telah dihumban ataupun ditanam di bawah rumah Gacy sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana, konco-koncoku. Welcome to my channel. Macam biasa, terima kasih kerana klik video ini untuk mengetahui konten yang saya keluarkan. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, turn on your notification, okay? So, case yang saya akan bawakan dan juga bentangkan untuk korang hari ini adalah case dari luar negara. Never further, jump into the deep case. Lelaki ini bernama John Wayne Gacy, merupakan pembunuh bersiri bagi remaja kanak-kanak dan telah dipercayai membunuh 33 orang mangsa, guys. Merogol dan juga membunuh kanak-kanak tersebut pada sekitar tahun 1972 hinggalah 1978 di Cook County, Illinois, Amerika. Dan dia ni, guys, diberi jolokan dengan nama Killer Clown kerana imejnya yang dia sering tampilkan dengan berimejkan badut. Bahkan, guys, si Gacy ni juga telah mencipta karakternya sendiri yang diberi nama Pogo the Clown ataupun Patches the Clown. Dilahirkan pada 17 Mac 1942 di Chicago, Illinois, Amerika Syarikat. Pada zaman kanak-kanak si Gacy ni, sebenarnya dia mengalami satu kemurungan dan juga zaman kegelapan di masa kecilnya, iaitu dia sering didera oleh ayah kandungnya yang juga merupakan seorang pemabuk, guys. Dan selain daripada itu juga, Gacy ini dilaporkan pernah diliwat oleh bapa saudaranya sendiri. Dan untuk pengetahuan korang, Gacy pada zaman kanak-kanaknya merupakan seorang yang berperwatakan lembut. Gacy mula berkahwin pada tahun 1964 dan mempunyai 2 orang cahaya mata, serta beliau juga mempunyai kerjaya dan juga sumber kewangan yang sangat kukuh pada ketika itu. Namun, guys, kesempurnaan dalam rumah tangganya tidak berkekal lama apabila dia bercerai pada tahun 1969. Perkara ini berlaku apabila Gacy ini terlibat dalam satu kes jenayah seksual kepada beberapa remaja lelaki yang dipercayai pernah menjadi pekerjanya sendiri. Dan selepas itu dia menerima hukuman penjara selama 10 tahun. Tetapi kemudiannya dia mendapat pembebasan bersyarat pada tahun kedua, guys. Gacy kemudiannya berkahwin untuk kali yang kedua pada tahun 1972, tetapi sekali lagi bercerai setelah hampir 4 tahun usia perkahwinannya. Dan punca penceraiannya pada kali ini adalah dia sendiri mengaku kepada istrinya bahawa dia seorang bisexual, guys. Dan untuk pengetahuan korang semua, lepas dia keluar je dari penjara tu selama 2 tahun, dia telah start careernya dalam bidang badut. Dia juga bergabung dengan satu kelab yang diberi nama Jolly Joker. Di situ dia telah belajar bagaimana untuk menghiburkan dan juga membuat persembahan di khalayak ramai. Selain daripada career badutnya tu, dia juga mempunyai career yang sangat kukuh dan juga pernah mendapat pengiktirafan di mana bapa mentuanya telah memberi kepercayaan kepada Gacy untuk menjaga 3 outlet KFC, guys. Dia juga dilaporkan aktif dalam aktiviti kebajikan dan juga amal, serta si Gacy ni aktif dalam bidang politik, okey. Tapi di sebalik topeng badut tu, tiada siapa yang menyangka dia ni sebenarnya bertopengkan syaitan di dalam tu. Yang merupakan seorang perogol ataupun peliwat dan juga pembunuh bersiri. Modus operandi si Gacy ni, first kali dia akan mula untuk mendapatkan kepercayaan daripada kanak-kanak ataupun mangsa yang dia telah target, guys. Lepas tu dia akan bawa budak tu ke satu tempat dan gari tangan mereka, mulut mereka pula disumbat dengan kain sebelum mereka diliwat. Selepas mangsa diliwat, leher mereka akan dijerut sehingga mati, okey. Menurut laporan, kebanyakan mangsa Gacy ini telah dihumban ataupun ditanam di bawah rumah Gacy sendiri.
dan hanya 2 mayat sahaja yang dibuangnya di sungai. Dan umur mangsa yang paling muda adalah 14 tahun guys, dan yang paling berusia adalah 21 tahun daripada 33 orang mangsa tu. Dan mangsa paling awal sekali yang dibunuh oleh Gacy adalah Timothy McCoy, 16 tahun. Pembunuhan yang berlaku di rumah Gacy sendiri yang berpuncanya daripada salah faham sebenarnya. Gacy menikam Timothy bertubi-tubi pada bahagian dada selepas menyangka remaja berkenaan ingin membunuhnya, tapi sebenarnya tidak, kerana pisau yang dibawa Timothy sebenarnya digunakan untuk memotong bacon sebelum tu. Dan pada 11 September 1978, yakni mangsa terakhir Gacy, seorang remaja lelaki yang bernama Robert Peace dilaporkan hilang. Berdasarkan laporan, Robert ni disyaki menemui seorang kontraktor di akhir perjumpaannya, dan kontraktor tersebut tidak lain tidak bukan adalah Gacy. Dan selepas 10 hari penyiasatan kes tersebut, polis bertindak menahan Gacy serta melakukan pemeriksaan di kawasan rumah Gacy. Hasilnya, beberapa bukti ditemui termasuklah barang peribadi milik mangsa. Dan paling mengejutkan sekali adalah penemuan kubur manusia di bawah rumah Gacy guys. Perbicaraan kes mula dijalankan pada 6 Februari 1980 dengan Gacy menghadapi 33 pertuduhan membunuh guys. Tapi sebelum tu, kita rehat sekejap. Kerana saya ingin memperkenalkan kepada anda satu makanan yang sangat-sangat sedap dan juga viral pada masa kini, iaitu Ayahman Scones. Ianya datang dalam bentuk seperti ini dan mempunyai 3 perisa yang sangat-sangat sedap, tekstur yang sangat lembut beserta sos strawberry yang sangat segar. Okey, sesiapa yang berminat, just klik link di bawah yang saya letak di bahagian description. Okey. Meskipun Gacy mengaku bersalah, masa perbicaraan tu guys, terdapat sedikit pertengkaran di antara pendakwa raya, peguam bela dan juga hakim, di mana mereka berdebat mengenai masalah mental yang dihadapi Gacy, sama ada boleh diterima ataupun tidak. Lebih tepat lagi, mereka mengatakan Gacy mempunyai kecelaruan identiti. Bagaimanapun guys, akhirnya pihak mahkamah tetap dengan keputusan yang muktamad, iaitu mendapati Gacy bersalah dan harus dijalani hukuman mati. Semasa meringkuk di dalam penjara guys, si Gacy ini banyak menghabiskan masanya untuk melukis, dan korang nak tahu apa yang dilukisnya? Ialah lukisan clown yang menggambarkan dirinya sendiri, iaitu Pogo the Clown. Dan lukisan juga potret yang dihasilkan oleh Gacy itu bukan sahaja dipamerkan, malah turut dijual dan dilelong kepada orang ramai. Dan selepas kematian Gacy, sesetengah karya lukisannya telah dibeli oleh ahli keluarga mangsa hanya semata-mata untuk dibakar guys. Gacy meninggal dunia akibat hukuman suntikan maut pada 10 Mei 1994. Dan fakta menarik ataupun ekstra untuk korang semua, sebelum kematiannya dia ada merequest sesuatu yang sangat pelik, iaitu dia minta untuk dihidangkan dengan makanan KFC. Setelah kematiannya, otak Gacy kemudian diambil oleh seorang doktor yang bernama Helen Morrison untuk dijadikan sebagai bahan kajian psikopat. Dan ya, berakhirlah kes Gacy guys. So apa pula pendapat korang mengenai kes ni? Ataupun korang semua macam biasa ada kes ataupun cadangan yang ingin diutarakan, just komen di bawah ataupun direct DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letak di bahagian description. Ya, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, like dan share, okay? Untuk mengembangkan lagi channel ini. Ya, sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Hantar memang.